surat 132 sambung baris yang 3 dari atas. Baris yang 3 dari atas ya, 132. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yusannu lima'mumin yasma'u qira'ata imamihi al-isra'u bihi. Sunat bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya agar mempercepatkan dalam membaca doa iftitah. Itu dia. Maknanya di sini kalau kita masuk dalam solat berjemaah, sama ada jemaah tu sembahyang jemaah ke atau sembahyang jemaah biasa ni, waktu waktu tu kita masuk itu, pada masa itu kita dengar dah imam baca Fatihah. Ya. Jadi macam mana kita nak buat pilihan? Nak baca doa iftitah juga, nak baca wajah tu juga, ataupun kita dengar dia baca Fatihah, ataupun kita dah baca kita imam dah baca surah, kita pergi masuk Allahu Akbar. Adakah kita baca Fatihah ataupun kita diam ikut imam baca surah atau bagaimana? Jadi di sini dia kata sunat bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya agar mempercepatkan dalam bacaan doa iftitah. Artinya kalau kita datang akhir, imam baca Alhamdulillah, ataupun kita mengakhiri imam baca surah dah, kita nak baca doa iftitah tu pasal sunat. Dan nak buat bagaimana? Pilihan macam mana tu? Jawabnya ialah sunat bagi makmum itu dengar baca imam agar mempercepatkan baca wajah tu kena cepat sikit, cepat-cepat baca tu supaya kita dengar imam baca surah tu. Wajah tu pun kita baca juga, tapi cepatlah. Baca surah imam tu kita dengar, dapat 2 pahala. Itu maksud dia. Maknanya kalau akhir kita pergi, imam baca surah, kalau kita berasa dah kita baca doa iftitah, dah kita baca Fatihah sebelum imam rakaat, sebelum imam naik daripada rakaat tu, di situ pulang pada percaman kita. Kalau kita pergi imam dah baca Quran, baca Al-Fatihah, dah tu kita dengar baca Fatihah tu. Kalau kita dengar baca Fatihah tu pasal imam nak baca waladhdallin dah, kita nak baca wajah tu memang tak dang. Jadi kalau nak baca wajah tu kena cepat baca. Lepas tu kita dengar imam baca, imam rakaat kita rakaat, dapat 2 pahala. Kita cepat baca doa iftitah, kita dah baca Fatihah, kita dah rakaat sama imam dalam bentuk semua jemaah. Banyak pahala kita dapat. Jadi ini terpulang pada sikap kita macam dah tidak kita baca doa iftitah wajah tu. Kalau tak dah dengar imam baca, tu imam baca surah, dapat dengar juga. Dapat dengar tu boleh pahala juga. Jangan kita ingat baik, jangan kita buat misah diri.
Ya, jangan kita buat misah ke diri. Bila saja kita pergi Allahu Akbar tu, imam baca Fatihah dah. Ya? Imam baca surah. Mengapa kita duduk gaduh-gaduh nak baca wajah tu bacalah Fatihah yang kita nak baca lagi tu. Satu. Ataupun kita pergi tu imam baca surah dah, Allahu Akbar tu, imam baca alam, imam baca surah tu ni, kita Allahu Akbar, imam pun rokok. Apa gaduh-gaduh baca Fatihah tu? Terus rokok sama imam, dapat rakaat kita tu, nak tu. Itu. Apa sebab? Kerana ada ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila kamu wa iza quri'al Qur'an, bila kamu dibaca Al-Quran, maknanya kita dengar imam baca Al-Quran, imam baca surah, imam baca Fatihah, imam baca, kita dengar. Fastami'ulah, dengar imam baca tu. Dah semayang tu. Wa'ang situ diam, dengar je. Imam rokok, kita rokok lah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan akhirat, dapat kejayaan. Ayat ni turun pada Nabi Muhammad, Nabi turun semayang. Ayat Uzakul Quran ni turun semayang ni. Pada masa Nabi sembahyang, turun ayat. Nak beritahu kepada makmum, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tuflihun. Bila kamu dibaca Quran dalam sembahyang, imam bacalah. Fastami'u lahu, hendaklah kamu dengar imam baca tu. Bukan dengar saja. Wa ansitu, dan juga kamu kena diam, dengar apa yang dia baca. La'allakum tuflihun. Itulah dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, mazhab Hanifah, bila sembahyang jemaah, makmum tidak payah baca Fatihah, kali imam baca dia dengar. Orang mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, macam orang India tu, kalau kita pergi masjid India Kuala Lumpur tu, orang jemaah kan suruh tu, diam je. Imam baca Fatihah, makmum diam. Imam baca surah, makmum diam. Pasal apa? Turun ayat Quran zaman Nabi tu di Madinah, di Mekah. Ayat Quran tu di Mekah, Al-Fatihah tu di Mekah. Di semua jemaah di Madinah tu. Turun ayat tengah Nabi sembahyang. Wa idza quri'al Qur'an, bila kamu dibaca orang Al-Quran, fastami'u, hendaklah kamu semua sekali dengar akan dia imam baca tadi. Wa situ diamlah kamu, ambil iktibar apa yang dia baca, faham apa yang dia kata, faham apa yang dia ucapkan dalam ayat Quran tadi. Apa sebab begitu? Tujuannya apa? La'allakum tuflihun. Bila kamu dengar dia baca dan kamu ingat apa yang dia baca tadi, kamu dapat rahmat, dapat kejayaan dalam sembahyang tadi. Jadi mazhab Hanifah dia kata tak payah makmum baca Fatihah, dengar saja imam baca. Itu kalau baca kuat, macam rakaat pertama, rakaat kedua tu baca kuat, rakaat ketiga, empat tu baca kohor lah ni. Mazhab dia begitu, mazhab kita kohor juga. Di sinilah boleh kita ambil iktibar. Tak, kalau kita pergi semayang di masjid orang-orang India tu kan, sembahyang zuhur ke sembahyang apa, dia diam. Kita dah baca Fatihah kuat-kuat, baca kohor je,
raih pada dia tu. Dia terganggu dia. Dia nak baca, dia imam baca Fatihah. Jadi imam baca Fatihah, kita baca Fatihah pula baca. Orang India dia dengar imam baca surah, jadi ada gangguan kita. Jadi di sini adalah kita digalakkan supaya mendengar imam baca Fatihah dan mendengar imam baca surah. Kalau kita berada semayang di belakang orang mazhab Hanafi, kalau kita nak baca boleh baca kohor, mahu baca kohor je. Yang kuat pasal sekeliling itu orang mazhab Hanafi tak baca Fatihah, dia imam baca dah gitu. Itu cara dia. Sah tak semayang? Sah. Pasal apa kita baca kohor? Tapi kalau kita taklid ikut dia, tak payah kita baca Fatihah. Tapi kena semayang ikut dia juga. Semayang ikut cara dia pula. Itu mudahnya kalau kita tahu macam mana ambil semayang ke mazhab Hanafi. Dia ada 4 perkara wajib dia hukum dia. Niat tak wajib. Aku semayang saja aku butuh tak ada, tak payah tu, tak punya tu. Tak payah niat. Masuk muka, tangan, sapu sebahagian serupat kepala, tepat serubung ataupun semua sekali. Masuk kaki tak je. Muka, tangan hingga siku, sapu kepala semua sekali, ataupun serubung tepat dan masuk kaki. Dah bila kena niat, masih nak semayang zuhur tu baru niat semayang zuhur. Air semayang tak payah niat, kerana air semayang tu sebagai jalan saja untuk semayang. Matlamat semayang tu nak Tuhan. Di situ niat kepada Allah. Itulah. Dan kalau kita ikut mazhab Hanafi, dah sekali-sekali lah ni lah. Orang kita sakit berat, tak boleh nak bangun, tiakak dia bilang, sentuh ke tangan ni, ambillah semayang ke mazhab Hanafi kita ni, tak apa lah. Sentuh tak apalah, dengan syarat tak ada rangsangan, tak ada naik hawa nafsu, boleh lah. Itu mazhab Hanafi, itulah satu mazhab yang paling tua sekali dalam 4 mazhab tu. Air semayang dia cukup simple, cukup mudah, cukup mengenalkan perasaan kita, mudah ni. Mudah. Dia tak wajib tak wajib apa ni tertib. Basuh kaki dulu boleh, basuh kejang depan, basuh muka kejang sekali, basuh tangan, lepas tu boleh. Tak wajib tertib. Boleh anak ikut dia, tapi kena pandai lah, tahu keadaan dia. Kalau nak molek, ya, macam kita, orang puan kita tu zul, kita nak akak tu berat katakanlah, kita guna tenaga berat juga, kita paksa akak ni, tangan dia setuh tangan kita bini, orang puan kita juga nak akak suami dia, laki ni dia bertandah katakanlah, dia ada semayang, kita ada semayang. Kalau orang nak molek sekali, kita ambil mazhab yang ada belaka situ. Mazhab Hanafi pun ada situ kita buat, Hanafi pun ada juga kita buat dalam tu, Maliki pun ada kat situ, Syafi'i ada juga dalam tu. Semayang sekali je, tapi mazhab ada belaka dalam tu. Buat mana? Mazhab mana tu? Tu clear pada kita, cukup seronok kita. Mazhab Hanbali, mazhab Hanbali, maksud tangan Bismillahirrahmanirrahim. Dia tu wajib, kita sunat lah, ada situ. Masuk air ke mulut, masuk ke hidung, masuk tangan sampai ke siku, sapu kepala, sapu telinga, masuk kaki. Jadi hak dia buat tu ada Imam Syafi'i, ada hak kita ada lah tu buat. Hak Abu Hanifah tu tak ada lah tu, ada dia buat tambah lagi situ.
Orang Imam Maliki itu ada dalam mazhab Imam Hanbali tadi. Jadi mazhab Hanbali adalah satu cara kalau buat air sembahyang. Dalam tu pun ada cara Syafi'i, ada cara Maliki, ada cara Hanbali, ada cara Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Itu paling molek sekali. Ana ada dan protestik ni. Ada sebuah protestik ni untuk memudahkan kita supaya kita nak tolong orang apa ni, orang sakit, nak tolong orang sakit yang perlu kita angkat dia tapi tak batal sembahyang, iaitu kaedah mengikut Imam Mazhab Hanbali. Hanbali, mazhab Hanbali. Biar saya ada minggu depan pasal tebal ni. Saya ada pedang nak. Itu dia. Baik ya. Semula. Sunat bagi makmum yang mendengar bacaan imam, dia masuk imam baca dah, tunggu baca Fatihah. Jangan kata gaduh-gaduh baca wajah tu. Dengar aje. Takut odang kan? Maka imam rokok wajah tu lagi kita. Tak tu. Mengapa jadi begitu? Mengapa kita ambil sunat kita tolak wajib? Mengapa? Tak ikut imam tu wajib tak? Baca wajah tu sunat tak? Ya tak? Imam agak dia baca wajah tu lagi. Pasal apa? Mengapa kita utamakan hak sunat? Imam agak tak ikut wajah tu, kita ikut sangat. Akhir imam yang tidak, baru kita rasa lupuk dah aku. Bila imam yang tidak, kalau masa buat habis dah. Itu dia. Jangan kita utamakan hak sunat tu, ambil hak wajib. Kalau bertemu lah tu masa tu hak sunat ada, hak wajib ada, kena tinggal hak sunat, kena ikut hak wajib. Dalam ni dia kata, ya, dalam ni dia kata, min alamatil ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafil khairati wa takasur an kamil wajibat. Setengah daripada alamat kita ikut hawa nafsu, kita cepat-cepat ikut benda yang sunat. Hak wajib kita berbelakang, hak sunat berdepan. Jadi bila imam rokok dah, tak tu, kita rokok sampai memang wajah tu apa lagi dah. Wajah tu sunat kan? Satu masa tu nak baca wajah tu ke nak ikut merokok? Tak tu. Kalau baca wajah tu, tengah-tengah baca tu imam merokok, tinggal wajah tu ikut imam lah. Barulah makna kita ni mengutamakan rokok tu wajib, sedangkan wajah tu dia cerita tu sunat saja. Bila temu antara satu masa antara dua wajib dengan sunat, utamakan wajib. Wajib tu lebih banyak pahala tau. Kalau sunat tu kurang sikit pahala, kurang wajib. Kalau salah buat sampai kita ditinggal oleh imam dengan dua rukun, ke panjang tak panjang pun batal sebenarnya kita, kecuali kita niat rokok. Contoh mana? Kita baca tahiyat awal. Tahiyat awal sunat dah. Imam bangun cacang, hukum wajib dah. Kita baca tahiyat awal lagi. Tak tu. Imam baca bangun cacang, baca Fatihah. Kita baca tahiyat awal. Imam rokok. Dia tahiyat lagi.
Rokok tu wajib ikut tak? Aduh, imam tidak. Kita bacalah. Bila sampai ada hukum, kita tinggal oleh imam, makmum masuk hukum yang ketiga, batal sebenarnya kita. Kalau kita cerdik, dia mau rokok tak batal dah. Jadi itu sebab dia kata ni. Di sini dia kata, tengok dia kata, sunat bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya agar mempercepatkan bacaan iftitah. Cepat-cepat baca. Kalau engkau tak sedang, dengar imam baca saja. Dengar itu la'allakum tuflihun, supaya kamu dapat tenang perasaan emosi hati. Ingat, Allahu akbar kata imam, Allah kata hati kita. Ingat pada Allah. Untuk molek. Itu dia. Itu jelas. Wa yazidu nadbanil munfarid wa imamun mahsurin ghairi qa'im wala nisa'im tazawwijadin radu bitatwil lafzan walau yaqra ghairuhum wa in qalla huduruh wa lam yakul masjid matrukan ma warada fi du'a al-iftitah. Doa iftitah tersebut lebih sunat dilakukan orang yang semayang munfarid. Doa iftitah ni sepatutnya nak baca habis bagi orang munfarid, bagi orang semasa diri. Boleh tak? Bukan semua bimbang tau. Nak baca doa iftitah panjang. Panjang baca. Banyak lagi doa iftitah tu. Baca tak apa dah. Masa semasa diri. Tapi kita semayang dengan Tok Imam ni, kita dekat dengan imam. Imam rokok jagalah. Imam tinggal jagalah. Bila imam turun sujud, batal bayar kita. Hukum tinggalan kita. Itu dia. Doa iftitah tersebut lebih sunat dilakukan orang solat munfarid, orang semayang seorang diri, bukan semayang imam, atau oleh imam sesuatu jamaah apa tu mahsur, atau semayang berimam satu jemaah yang mahsur, yang bukan budak-budak, ataupun semayang jemaah imam ada semayang jemaah tu imam tahu dah jemaah masuk ni, jemaah tu imam tahu kapung ni bila saja orang semayang orang tula je, 10 orang ke 20 orang ke tula. Tu tak apa, imam jaga dia tahu dah ada orang tua kapung ni. Jadi dua sikit dia baca, dia sikit kata takut orang ni rebuh ke. Masuk makna semayang imam yang masuk, makna semayang imam dengan makmum yang terbatas bilangnya, kerana imam tahu dua kapung ni orang tua-tua saja. Dia boleh baca lambat sikit lagi untuk pergi pulang orang ni baca dia kita. Orang kapung ni dia tahu dah muda-muda saja. Boleh laju-laju sikit misalnya. Itu dia imam masuk, maknanya imam yang masuk yang terbatas makmum dia belakang. Dia tahu dah kampung ni 30 orang saja dia, tak ada orang lain dah. Tapi di sini tak boleh ni, masjid ni. Di sini maknanya masjid kita ni maknanya bukan makmum yang terbatas. Banyak mau lagi. Daripada orang balik daripada Kuala Lumpur nak pergi Kuala Lumpur, orang lain mari, orang luar mari di semajmuk sini. Ini tak boleh kira macam itu. Tak boleh kita nak kawal memang ni. Kadang-kadang orang bagi sombong. Tak kira. Bila macam ni imam kena sedar macam mana nak buat. Dia kena lihat keadaan. Jangan baca panjang-panjang sangat. Itu dia. Baca pendek-pendek. Bila pula orang bersadang, dia dapat pahala, imam dapat pahala. Jangan panjang-panjang sangat. Ayat tu angkat sedang ambil lagi lah. Itu dia. Bicara dia. Sebab tu dia kata ni, walam yakul masjid matrukan warada fi al-iftitah. Bukan masjid itu masjid orang lalu. Masjid ni masjid orang lalu ni. Kalau sama. Orang balik tumpah ni. Ini maknanya makmum dan imam kena sepahaman. Imam kena jagalah maknanya supaya makmum dapat pulang baca Fatihah. Sebab apa ni? Sebab dia masbuk, kena jaga supaya makmum dapat
muafiq dan supaya makmum dapat betul iftitah mengikut keadaan yang suat ketika itu. Kena ada canning untuk ni. Untuk imam tadi kena canning. Jangan buat pasal lama sama. Kalau orang sikit macam mana? Kalau orang ramai macam mana? Kalau jemaah macam mana? Suruh macam mana? Isi macam mana? Ikut keadaan. Imam yang tahu hukum fiqh tu imam gitu. Sebab tu sebelum daripada ya Allah Akbar tengok sekarang orang baru saja bukan orang dia kenal kampung tu sebab masjid tu biar jalan maturokah maknanya biar jalan kalau kampung itu dulu ni memang orang tula je orang tu tak apalah tu buat pasal yang lama tak apa pasal baru pun tak apa bukan pasal yang lama semua panjang-panjang bukan pendek-pendek semua orang ikut suasana hendak makmum dan makmum beci kita tak mari dah nak baik benda tak imam untuk baca panjang-panjang sangat kita orang tua dah itu jadi rosak imam ni dia ada otak dia ada canning tu kita panggil cerdik lah otak dia canning macam tu kecuali kata dia kalau imam tadi radu bitatwil lafzan kalau imam kampung tu memang dia reda imam baca panjang sama okey lah boleh kita baca tu titah panjang-panjang sikit jadi dia tak apalah sebab orang kampung tula dia tahu lah tak bunyi pun orang semua kampung ni imam tu baca panjang sangat tak dengar bila tak dengar tak dengar orang apa berlebar ke orang busung-busung gua ni tema panjang sangat tu berarti orang setuju lah yang boleh baca panjang boleh bunyi aja wah ni tema tu baca panjang sangat sama itu ada ni dia imam kena ubah sikap jadi imam tu kena ada psikologi juga mana bukan imam sebagai imam yang ada ilmu psikologi untuk menarik orang jangan jadi imam makmum benci pada imam kalau makmum benci jadi imam dia tidak akan beriman dengan kita dia pergi tempat lain ingat baik tu imam tu imam kena jaga dan orang kampung benci juga imam juga jatuh marah imam dengan baca tak betulnya kata apa akhlak tak betul lah main medang tu jalan masuk medang katakanlah dah dan jatuh akhlak habis itu kena jaga makmum dah ikut itu cara dia jadi maknanya apabila kita pergi semayang kita dapati imam baca surah sehabis merabbikal a'la allazi dan kita baca wajah tu tau lepas tu baca alhamdulillah lepas surah tu panjang kalau imam dekat akhir dah kita baca wajah tu lagi jangan baca Fatihah je jadi ada keadaan dan syaratnya hendaklah kita utamakan hak wajib ikut imam daripada kita ikut buat sunat sampai kita tinggal oleh imam sampai ke 2 rukun tu ataupun 1 rukun lebih ke semayang sah tapi tak molek lah tu nizam semayang tak benar lah ini sebab kita ambil sunat sebab kita ditinggal oleh imam hampir-hampir 2 rukun 2 rukun lebih batal semayang kecuali niat barakah itu dia wa minhu dan selain doa di atas ini doa iftitah ni doa iftitah ni banyak macam dia kata minggu lepas dia kata dia doa iftitah tu banyak warada fi adiyatun kathirah doa iftitah tu banyak sangat dia kata ni kapur lagi ni dulu kita belajar minggu lepas wajah tu wajah tu macam kita baca hari ni tapi ni tambah lagi ni Allahumma ba'idni wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib Allahumma qini min khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad danas Allahumma ighsilni min khataaya kama yughsalu ath-thawbu bil ma'i wath-thalji wal barad ini doa kita kan dia pecah juga ni itu dia
Selain doa di atas tadi dia adalah seperti riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari Muslim dikabul juga. Nabi baca ini, Allahumma, hei Tuhanku, dan seterusnya, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sejauh timur dan barat. Kita minta kepada Tuhan, biar Tuhan jauhkan kita ni dari timur dengan barat mana. Kita minta Tuhan kita ni supaya Tuhan jauhkan kejahatan tu, ibaratnya kejahatan tu timur dan kejahatan dari timur ke barat tu, jahat tu minta Tuhan singkirkan, minta Tuhan apa ni pinggirkan, biar timur ke barat tu, biar Tuhan dekatkan kita dengan benda-benda yang soleh-soleh, benda yang baik-baik. Itu cara dia. Kalau kita kata benda yang baik hubungan semayang, ya, kalau kita kata benda yang baik dalam semayang, apa benda yang baik dalam semayang tu? Ialah ada ilmu mengenai dengan semayang dan pergerakan semayang, rukuk, sujud dan bacaan, Fatihah dan sebagainya, dalam bentuk menyegarkan hati kita, menyedarkan jiwa kita ni, kita dapat merasai keindahan amalan kita, bacaan kita itu, sehingga kita rasa kita dapat mengalami apa? Rahmat Allah dalam jiwa kita. Dapat mengalami rasa rindu hati kita pada Allah SWT, sejuk mata hati kita dengan Allah. Itu yang kita hendak dalam doa ni. Kita minta Tuhan bersihkan kita, kesalahan kita seperti bersihnya baju putih daripada kotor. Bersih sungguh hati kita, biar bersih hati kita. Dengan bersih dalam semayang tadi, tak ada lain dah. Buat semayang kerana Allah semata-mata. Buat semayang kerana Allah semata-mata. Macam mana buat semayang kerana Allah semata-mata? Kita letakkan semayang kita itu dengan hati kita, ikhlaskan dia semata-mata, bukan kerana dunia, bukan kerana akhirat, tapi kerana Allah semata-mata, untuk kita mendapat rahmat Allah semata-mata. Itulah punca semayang kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia rahsia yang ada semayang itu, ialah untuk mendapat rahmat Tuhan. Kata seorang ulama terkenal, Ibn Sina. Ibn Sina dia kata dalam kitab dia, dia kata macam mana lah kitab dia tu, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala dihantarkan semayang pada kita itu dengan dua jalan. Yang pertama, pergerakan anggota kita rokok. Kita ingat kita rokok dah. Apa ingat kita rokok? Kita rokok lah. Ingat rokok pada Allah. Sujud, kita jangan ingat kita sujud. Kita sujud sungguh, tapi sujudkan Allah. Itu pergerakan anggota kita, kata Ibn Sina. Yang kedua, perjalanan hati kita dengan Tuhan. Jangan lari, kata dia. Dia kata Tuhan hantar semayang pada kita ni ialah untuk hati kita mengingatkan dia, ingat pada Tuhan tu. Anggota kita buat dengan ada khusyuk. Khusyuk maknanya apa benda khusyuk tu? Maknanya anggota kita tak bergerak, melainkan gerak kerana gerak nak rokok, sujud kerana sujud nak sujud kepada siapa? Kepada dia. Itu dia. Hati kita satu lagi pula, hati berasa keindahan, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala.
indah rasa. Itu dalam Al-Quran disebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Orang yang berjaya dalam semayang tu, fi solati, dalam semayang tu khashi'un, hati dia khusyuk dengan Tuhan. Itu berjaya dia. Itu berjaya. Jadi perkara batin kita ni biar ada timbul suatu emosi, satu perasaan, satu rangsangan, hati kita berasa khusyuk pada dia, tenang dengan dia. Biar hati kita ni jangan berpindah-pindah, ingat pada sebelum mati tu. Itu keindahan, harmoni hati kita, sejuk hati kita dengan Tuhan. Itulah dipanggil hikmah semayang. Kalau tidak, semayang kita bukan hikmah tu. Okok sujud tu tidak ada pergerakan hati kita ni menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tu bukan hikmah tu. Dia hati kita ada dengan itu. Itu cara dia. Itulah. Jadi kita minta Tuhan tu sucikan pakaian kita hak ni, hak zahir. Pakaian hati ni biar putih kerana Allah. Pakaian ni hak zahir ni, sarung je. Pakaian hati ni hak putih tu. Pakaian bersih itu hak zahir, hak tu hak luar. Itu dipanggil sarung, itu nama bekas, itu mana acuang. Hak dalam hati kita ni, biar bersih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, payah ustaz, macam mana kita nak zahirkan hati kita ingat pada Allah? Bisa tenang rasa. Sebenar sekali itu bukan payah, kerana kita dah latih zikir Allah, tak latih. Kalau kita latih dengan penuh perasaan emosi kita, Allah, la ilaha illallah, memang kita dah tak Tuhan beri pada kita. Sebab apa yang kata ulama, perkataan Allah itu, bila kita sebut Allah betul-betul, Tuhan terik ingat pada dia. Memang itu Allah, Tuhan terik ingat dia. Bila kita sebut Allah ingat dia, kita terik Allah kita, Tuhan terik kita pada dia. Itu kata Imam Ghazali, man kana lillah, kalau orang tu jadikan hati dia hak Tuhan, kana Allahu lahu, niscaya Allah Taala jadikan dia ni hak Allah. Ingat baik tu, man kana lillah kana lahu. Bang siapa jadikan diri di hati dia hak Tuhan, maka Tuhan terik hati orang tu ingat ke dia. Tuhan terik hati dia ingat ke dia, Tuhan terik hati kita ingat ke dia. Itu dia panggil tarikan hati pada Tuhan. Ketika itu hilanglah alam syahadah ni. Tidak ada alam yang banyak-banyak ni. Hati kita kepada dia semata. Sebab apa? Pertama, kita kejam mata. Mulut kita suara, hati kita sebut ingat Allah. Dia ingat macam mana? Orang lain tak ingat. Mata kejam, mulut bunyi Allah, hati kita rasa tenang. Tatma'innul qulub, tenanglah hatimu, kata Tuhan. Itu cara dia. Kita kena buat latihan. Buat latihan dalam semayang. Dalam surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ada 4-5 perkara, semuanya berhubung dengan hati. Tapi kalau kita sebut dalam apa ni, dalam biasa ni kita sebut, cuba leh tolong bagi, cuba kita tengok bagi Al-Fatihah. Belajar betul-betul Fatihah ni supaya kita dapat menguasai jiwa hati kita, berasa ketenangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semayang, luar semayang. Cuba tengok nota kita. Satu ajaran mengenai surah Al-Fatihah yang wajib dibaca dalam ibadat semayang. Ini kena betul ni. Sebab dalam semayang tidak ada ayat yang cukup lengkap melainkan ayat Fatihah lah. Di dunia sampai ke akhirat ayat ni. Di dunia sampai ke akhirat. Cuba ni sila lagi.
Sila ni lain pula ni. Ambil ni. Tu bagi itu ding. Ding nama ya? Ya? Bagi saya. Tu lain. Cuba tengok baik-baik. Cepat sikit. Tak cukup apa ni. Tak cukup. Tak cukup. Cuba perhati kita sekarang kita nak ubah. Kita kena ubah sikap kita masa kita sembahyang, kena ubah. Kalau sebelum ini kita sudah berasa tenang jiwa kita dengan Tuhan, mudah-mudahan kita akan kembangkan lagi emosi kita biar makin bertambah masya Allah. Mana kita dapat menyeduh hikmat Al-Fatihah tu, hikmat sembahyang tu menjadi suatu kepuasan pada perasaan kita dan hati kita. Jangan jadi macam orang belajar dalam putus sahih saja, tahu hukum, tahu syarat, tahu batas, tahu sah, tapi dari segi kebatinan dia, kerohanian dia tidak hidup, tak segar, tak tajalli, tidak merah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mahu macam itu. Biar ada peringkat perkembangan makam-makam tinggi-tinggi sampai kepada Allah, hati kita berasa tenang dengan dia, puas hati, satisfaction kita, berasa al-farah was-surur, qurratul aini fi solat, hati kita tenang dengan Allah Taala. Itu cara dia. Kita beralus sikit beralus sikit. Satu ajar orang, baik, bila saya kata ajar orang ya, ini bukan bahasa ni, ini suatu pengalaman. Bila saya kata satu ajar orang maknanya suatu keendohan yang diajar pada kita, boleh beri manfaat pada hati kita, boleh menimbulkan emosi jiwa kita, dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mendekat hati kita dengan Allah Ta'ala tu. Itu mana ajar orang. Kalau bentuk dalam bentuk apa ni, orang dia panggil horizontal maknanya mendatar, tak naik je kita. Ingat sini je, ingat imam saja, ingat kafir saja. Itu mendatar. Kita nak biar hati kita vertikal naik, taroki naik, taroki naik, vertikal maksudnya panggil vertical dimension yang kata, ataupun dia panggil mi'raj. Itu ajar orang. Ini bukan bunyi ajaran ni, suatu amalan yang memberi hati kita ni pengalaman, berasa tenang dengan Allah. Itu ajaran ni panggil, memanfaatkan hati kita. Satu ajaran yang berguna mengenai surah Al-Fatihah, Alhamdulillah tu, yang wajib dia baca, wajib baca, tapi hak dalam tu, isi dalam Fatihah tu, kena kita kecap keindahan Al-Fatihah tu dalam ibadat sembahyang. Tujuan untuk kita mempelajari dan memahami ajaran yang berfaedah. Berfaedah lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi. Emosi kita terbuka, perasaan kita mari mesra. Ajaran berfaedah tersirat yang ada dalam Fatihah tu, yang ada dalam rambutan tu. Pak mana nak buka merah tu, isi dia makan bersama ni.
Oh, ada dalam buah durian tu isi dia makan bahasa hati kita bahasa appetite. Appetite mana? Mesra. Bahasa suka. Oh tu kita nak. Kalau dalam Allah tadi alilahi Allah. Allah sini. Itu nak rasa. Itu dia. Itu aja orang ni panggil. Yang ada dalam Fatihah. Antaranya tak ada nanti maksudnya kita belajar maksud dia. Maksud Al-Fatihah tadi, amalnya kita baca Fatihah tadi, dan kesan baca Fatihah tadi dalam membina kemurnian akal fikiran. Ingat pada Allah. Nak tahu gitu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sini. Allah. Bismillah Allah. Bismillah dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama sini di sini. Itu dia. Juga kejenihan hati bagi mencapai keridhaan Allah. Itulah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kita rasa? Tak baca Bismillahirrahmanirrahim saja gitu boleh sah semayang, tapi tidak ada keindahan dalam jiwa kita, tak ada seni dalam jiwa kita, tidak ada hobi dalam diri kita, tidak ada rangsangan dalam diri kita, tak ada motivasi dalam diri kita tu. Jadi biar tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perasaan kita tu. Zuk nama, jazbah. Orang putih panggil feeling ataupun taste, TSTA. Kita rasa hati. Itu dapat keridhaan Tuhan. Sebab itulah bila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin dah hadir. Bila seorang hamba tu menyebut nama aku, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Hamadani Abdi, hamba puji dah aku ni, aku dengar dia puji aku. Tuhan jawab. Dan surah Malang dia ada. Itu Tuhan jawab. Itu dia memunajat. Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan jawab. Aku waladhdallin, Tuhan jawab. Astajib lakum. Aku terima bacaan ni. Dia dalam tu kita kena cari kuasa. Mengapa kita baca Fatihah tadi? Sebab 7 ayat. Surah Fatihah ni diturun di Mekah. Dia 7 ayat. Huruf dia 140 huruf dia. 140 kalimah. Dalam bacaan surah Al-Fatihah ada 2 bahagian, iaitu lafzi dan makna. Fatihah tu ada lafaz dia, ada makna. Kalau kita kata Alhamdulillahirabbil alamin, itu lafaz. Makna dia aku puji padamu Allah. Allah mana tu? Rabbil alamin, yang jaga siang alam, yang jaga dia aku ni. Aku puji padamu Allah yang tadbir dia aku ni. Tadbir rezeki, tadbir hidup. Rabbil alamin, tadbir. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aku puji Allah yang mentadbir diriku. Terima kasih kita. Balik kita. Alamin sekian alam. Kita alam juga ni. Alam kita yang besar sekali ialah hati. Ingat pada puji pada Allah. Itu dia. Dalam pengajian kita ini, ya, perbahasan tajuk di atas, selain yang kita pelajari tentang hukum baca Fatihah, syarat Fatihah dan rukunnya seperti dalam kitab Fathul Mu'in tu, ialah kita perlu juga mempelajari bahawa Fatihah itu mempunyai 2 hubungan antara lafaz harfiah dengan makna. Ada lafaz, ada makna. Bila kata Allah tu lafaz, maknanya apa? Kepada hati kita. Ingat dah rasa masa dia. Ingat dah masa tenang. Ingat dah masa jenis hati kita. Ya Allah, itu lafaz. Makna dia hati kita ingat dia. Allah tu siapa dia? Nama Tuhan. Bila ingat nama Tuhan tu, hati kita berasa mesra dengan dia tu, rasa sera dengan dia. Itu dia panggil Allah tu, nama dia balik ke diri dia yang mentadbir kita dengan maknanya yang tersembunyi dalamnya. Ibarat acuan kulit dengan isinya. Kalau kita ambil udang sutir,
Kulit dia tu acuang, isinya buah tu, isi dia makan. Masa ini acuang, kulit acuang. Yang kena air tu, bila minum sejuk, tekak kita sejuk diri kita, kesejukkan hati tu, rasa emosi kita, nafsu kita bersejuk je dengan air tadi. Auto kita hendaknya hati kita berasa rindu pada Allah. Itu kita nak. Yang dalam, orang luar ni itu sebagai sarang dia, acuang dia, bekah dia. Orang dalam tu hati kita ingat pada dia dengan penuh perasaan cinta rasa, sejuk mata hati. Sejuk mata hati tu Nabi kata qurratu aini fi solat, bila aku sembahyang sejuk mata hati aku. Itu dia. Tapi kena latih banyak zikir. Jangan zikir depan orang. Zikir kita dengan Allah tu. Barang tak jadi nama riak. Tapi riak tak boleh. Tanpa belajar menutup pengajian Al-Fatihah dari kedua segi ini, kalau kita tak belajar menutup pengajian Al-Fatihah dari segi ini, tanpa satu bersepadu antara lafaz dan makna, antara suara dan suara hati, ialah hanya berkisar di sekitar bentuk atau rupa bacaan saja. Dengan itu hilanglah rasa manis hati kita dengan Tuhan. Duk main di mulut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut aja. Rahmat, Rahim tu rahmat Allah. Rahman tu rahmat Allah. Rahim penyayang Allah. Duk sini ni tak ingat. Ingat. Dalam satu hadis, Nabi ada beritahu kepada sahabat dia, takhallaqu bi akhlaqir rahman. Ingat baik-baik tuan-tuan, ini nak pada ke akhirat kita ni. Kita orang tua dah nak pada ke akhirat ni, kena betul sembahyang, kena betul hati dengan Tuhan. Nabi kata takhallaqu bi akhlaqir rahman. Hendaklah kamu beradab, berakhlak macam sifat Allah yang Rahman, yang rahmat. Jadi Tuhan ada sifat rahmat dia. Tuhan beri kita sifat rahmat begini. Bila kita sembahyang tu akan rahmat dia. Di atas sembahyang untuk rahmat kita. Kita sembahyang ialah untuk dapat rahmat dia. Orang lain tak ada. Masuk syurga kenapa? Kena amalan kita. Amalan tu kewajipan. Yang terimanya rahmat Allah. Syurga rahmat Allah. Takhallaqu bi akhlaqir rahman, lah kamu bersifat dengan sifat rahmat Allah. Itu dia. Itu rahmat Allah. Tuhan beri sembahyang sebagai rahmat. Tuhan terima amalan kita sebagai rahmat. Jadi sembahyang tu ialah kerana rahmat Allah. Bukan kerana amalan kita. Amalan kita kita buat tu syariat lah. Ini hakikat. Ini makrifat nama dia. Syariat lah ya. Tarekat lain, marifat lain, hakikat lain. Nak dia belaka empat rahsia tu. Kalau tidak semua kita jatuh pada luaran, outsider. Nak internet bukan dalaman. Nak dua, outside dan internet ada. Saling ikut dia. Hati kita biar dia sikit. Perasaan bila ingat Tuhan tu tenang dengan dia, rasa dia. Banyakkan fikir Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha. Jaga dia. Jaga dia. Jadi kalau orang tu kata payah payah ustaz nak capai hati kita sebut Allah tenang, bukan payah, bukan kerana payah, kerana kita kurang latihan, kurang training. Mungkin juga semalam berapa kali kita berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berapa kali? Kau boleh 9 kali wujud dah. Tapi kalau orang tu boleh benda gini, dia kasi datang secara automatik. Tak payah sebut, mesti sendiri. Pasal kebiasaan. Itu dia. Kebiasaan dia tu bila lagi latihan tu ada.
Latihkan zikir tu dengan perasaan untuk mendekatkan hati kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Taslim, jatuh sini. La ilaha illallah. Dengar baik saya kata. Ya. Ni bobo tinggal ni. Gini ya. Perkataan la ilaha illallah tu kan, faham molek ni. Ini tempat kena menutup, tempat kena berguru, tempat ni kan, kena menutup, kena berguru. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tidak ada Tuhan sebenar melainkan Allah. Makna tidak ada Tuhan sebenar tu melainkan Allah. Allah saja sebenar. Tak ada Tuhan sebenar tu, tidak ada apa-apa sebut lagi. Tidak ada Tuhan sebenar, nak tahu? Tak ada Tuhan berhala, tak ada Tuhan patung, tak ada Tuhan dua, tidak ada itu gini, tak ada Tuhan berupa, tak ada Tuhan lemah. Melainkan Allah lah yang esa. Jadi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dah sebut apa lagi? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah saja dah. Bukan tu? Allah saja dah. Ingat baik tu. Ingat baik. Berhala tu bukan Tuhan. Pekong tu bukan Tuhan. Bulan bintang bukan Tuhan. Langit bumi bukan Tuhan. Api-api gitu, bulan tu dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, sebut apa lagi? Tak ada Tuhan. Tak ada bulan, tak ada matahari, tak ada patung, tak ada melainkan Tuhan ya Allah. Dah tidak ada. Tak ada dah. Tak ada. Di sini sebenarnya kita silap. Mengapa kita kaitkan langit bumi itu macam Tuhan, patung macam Tuhan? Itu tak kena mengena dengan Tuhan tu. Makhluk belaka tu bang. Kita anggap makhluk belaka Tuhan tu tak betul dah. Memang bukan Tuhan. Dibimbang takut ni, takut dalam otak kita ni ada lagi Tuhan macam Tuhan kita, waktu kita tolaknya. Kita faham tu. Dibimbang takut dalam otak kita ada lagi Tuhan nombor dua sama dengan Tuhan kita. Reka-reka bulan ni, waktu tolaknya. Sebab itu orang tauhid, orang sirah dengan Allah, dia tidak ada lagi ucap la ilaha illallah. Tapi sebab itu untuk orang ramai. Pada orang tauhid, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Dalilnya naik kuda. Orang sufi naik kuda. Orang sufi di Mesir zaman dulu, dia naik kuda. Zunin Al-Masri itu naik kuda. Dia berzikir Allah, 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 Allah. Belah naik kuda. Allah. Tuan guru, mengapa tuan guru berzikir Allah, 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 Allah? Tak suka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa tu guru tak berzikir itu? Kenapa? Tengok. Tunggu tadi Zuni Al-Masir ni dijawab dulu. Gini, kalau saya naik kuda saya berjalan, saya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, jatuh dulu, dia lubang, mati saya dan kalimah la ilaha, tak ada faham. Tak boleh kata dia. Nak ada Allah juga tu. Tapi kalau bukan Allah sama, tak boleh, tak apalah. Allah sama, mati. Kalau jatuh pun mati Allah. Kelang pun Allah, lemah pun Allah lah. Itu zikir orang wali, orang bima. Allah, 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 Allah. Kita tak boleh capai benda kita tak. Kena berzikir Nabi sebab tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, zikir munajat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang ketiga, Nabi mufrad. Allah, 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 Allah. Berapa? Itu benda. Barulah kita berzikir ada makna dah. Apa yang ada makna? Emosi kita, hati kita bersejuk. Ya Allah. Siapa dia? Itu dia. Sebab itulah tiap-tiap lafaz tu ada makna. Allah tu ada makna. Allah tu siapa? Nama Tuhan.
Bila sebut, hati kita mesra dengan dia. Itu nama Tuhan. Kalau sebut Allah saja di mulut Allah, Allah tak mesra, itu bukan nama Tuhan tu. Kita sebut je dengan suara, hati tak terasa ni nama Allah kan. Itu maknanya kita sudah salah situ. Pasal kita tidak dapat nak muzahirkan kita bila sebut untuk ingat pada dia tu dengan penuh perasaan, emosi, jenis hati, jenis jiwa, sejuk hati, masa dengan dia, tidak apa ni, tidak lari dengan dia, jenak dengan dia. Itulah kita katakan kesan dia berzikir Allah tadi, hati kita sejuk dengan dia. Itu tendang. Itu dia. Itu kata dia. Dengan itu hilanglah rasa manis. Hilatul iman tak ada, hilatul qalbu tak ada. Membaca kalamullah dalam semayang tu maknanya kita sebut Allahu Akbar, tak berasa manis. Kadang-kadang kita semayang Allah, ingat kita sebut Allahu Akbar, ingat kita sebut. Sebenarnya nak rasa kita rasa nikmatnya disebut nama Tuhan, zikir ingat ketika tu. Bukan kita ingat kita baca Allah, aku ingat aku baca Allah, aku akan ni Allah. Ingat betul, ingat apa bunyi dia. Yang kita naknya ialah sebut Allah tu. Di sebalik Allah tu, hati kita berasa mesra. Quran kata bila kamu sebut Allah, kena terima. Itu yang tindak. Itu dia. Dalam Fatihah itu juga. Itu dia. Dalam hubungan ini, ya, tengok ni. Dalam hubungan ni ahli ilmu yang tinggi ni, orang ilmu tinggi ni, orang beriman ni, tugu-tugu rasa soleh ni, orang yang banyak pengalaman ni ilmu ketuhanan ni, orang banyak pengalaman ni ilmu ketuhanan ni, ilmu hakikat makrifat ni. Dia kata, ingat baik ya, di mana letak kita sekarang? Para bijaksana, bijak pandai daripada ahli biasa, ahli bahasa, ahli naqal, quotation, dan juga ahli fikir, rasionalis yang telah beralih fikiran jauh dari pengalaman ala Quran ni. Banyak orang ahli fikir dia mengarang pak Tuhan, mengarang. Hati kita tak mesra dengan Tuhan. Banyak ahli fikir dia percaya Tuhan tu ada, tapi tak mesra. Tuhan ada tak? Ada. Mesra tidak? Tak ada. Tak ada. Ahli fikir ya, ramai. Orang pandai-pandai. Orang pandai-pandai. Allah ada. Ada. Bila sebut Allah macam mana pengalaman Tuhan, tak ada apa-apa, biasa. Tak ada zuk sini, tak ada jazbah sini, tak ada teh, tak ada emosi sini, tak ada setokkan jiwa. Itu orang je pandai. Itu orang dari segi ilmu bahasa. Yang ini ilmu iman. Orang beriman lain. Sebab Allah tu hati dia beriman. Tenang dengan Allah. Tenang dengan Allah. Orang beriman tu dia beriman. Perkataan iman tu dia beri amanah kan. Wa amanahum min kau amal mereka tu dia takut. Amal dia tu dia bertakut Tuhan. Tak guna aku. Dia Tuhan. Itu dia. Jadi orang macam ni dia beralih fikiran dia. Sebut Allah tu tak naik ke Tuhan Sebut aja Allah tak tahu naik ke Tuhan tu. Itulah punca menjadikan orang tadi tu tak berjaya lawan nafsu dia tu. Nafsu masih menguasai lelaki dia tu. Penyakit besar kita ni nafsu. Nafsu. Ramai kita hari ni banyak terjebak dengan apa? Jenayah-jenayah. Orang muda-muda kita hari ni ramai tak sembahyang. Kemarin dulu tu ada seorang siapa saya, juga tidak bernama. Dia suruh kita supaya hidup balik jemaah-jemaah Islam lama itu. Mengajar Islam tu dalam bentuk banyak zikir pada Allah, bertarikat dan sebagainya. Tebal kau dia punya alasan dia. Tebal alasan, molek alasan dia. Nak jadikan kita ni sebagai umat yang hidup ni ada stand, ada pendirian, akidah biar betul.
Kalau semayang tak ada akidah. Apa akidah kau semayang? Tak tahu? Pada akidah tu semayang tu ialah kerana Allah orang. Tak ada. Akidah itu. Jadi orang ini buat ibadat nampak tak ada akidah. Semayang pada sebetul ada. Akidah tu. Apa persapah kau berzikir? Apa persapah kau hidup? Apa dasar kau hidup? Kerana apa kau hidup? Hidup nak makan ke? Hidup nak makan. Tak jauh dah. Hidup kan dia makan. Kalau tak ada makan tak hidup. Ada tu. Itu lain tu. Tak betul lah tu. Itu dia. Kita pergi lagi. Mereka dapat mendekati hanya pengucapan bahasa lisan saja. Dia boleh sebut Allah, Allah saja. Sebut Allah, Allah saja. Tak ada zikir dalam diri dia. Tak ingat Tuhan. Jadi. Dan uslubnya, dia boleh baca ayat molek. Ayat molek. Tapi dalam hati dia tak menjurus daripada Allah. Hati dia beralih ke lain. Tak mari terhibur hati. Tak ada comfortable. Tak berasa bahagia hati dia. Dari sini luar orang ni ada. Hati dia tidak dari sudut pengalaman batin. Pengalaman hati tak ada yang lebih bermakna ataupun bersignifikan. Tidak berhikmah ni. Baca tak ada hikmah. Jadi baca tak webek. Mereka tidak dapat pendakian bermakna. Mereka tidak dapat pendakian spiritual. Jiwa dia tak naik kepada Allah. Mereka tidak dapat menguasai ruh ayat Al-Quran, ayat Fatihah. Seolah-olah ada orang pengalaman kerohanian itu tidak ada dalam Al-Quran. Sedangkan dalam Al-Quran Tuhan sebut Quran itu menjadi nur hati kita. Quran itu menjadi petunjuk hati kita. Tak mau ikut ni, tak ada. Tunjuk nur kita ingat Tuhan. Tidak dikira ni. Pasal tak ada pengalaman. Seolah-olah kata dia ada orang pengalaman kerohanian itu tidak ada dalam Al-Quran. Sedangkan Allah Ta'ala ada menamakan Al-Quran itu cahaya hati. Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu sinar. Dan banyak lagi. Al-Quran itu menjadi penawar. Tapi baca Fatihah tak berasa apa-apa. Berasa begitu bersahaja dia. Tidak macam berasa Ar-Rahman Ar-Rahim masih tenang, rahmat Allah, Ar-Rahim rahmat Allah, sayang Allah pada aku. Tak mari. Ar-Rahman tu rahmat Allah pada aku. Ar-Rahim tu penyayang Allah pada aku. Tak mari macam tu. Sebagai hamba. Tak mari waktu. Rokok tu hamba ni. Tak mari waktu. Di mana silap? Jawabnya kerana tidak ada ilmu kerohanian. Kerana tidak belajar ilmu kebatinan. Kerana tidak belajar ilmu zikir. Zikir apa? Zikir iman. Zikir lisan banyak. Zikir lisan Allah, Allah. Iman tak ada. Apa makna iman? Cahaya hati. Lekat hati dengan Tuhan. Itu iman, cahaya hati dengan Allah. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi hak ni dilupa. Baca ni untuk menyinarkan hati kita dengan Tuhan. Dia tak sedar benda itu. Seolah tak ada dalam Al-Quran. Sinar hati itu. Dia pakai lafaz zahir semata-mata. Itu cara dia. Itulah. Kemudian di sini cuba tengok. Helai yang ini pula. Ni. Ada orang yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ni. Ni ada sambungan lagi ni. Tengok. Pendahuluan. Surah Al-Fatihah menjadi rukun sembahyang yang wajib dibaca secara lisan. Wajib, Fatihah wajib baca. Wajib baca, walaupun tak terima ni wajib baca. Sebab Fatihah tu mukjizat Al-Quran. Boleh pahala. Tapi pada peringkat permulaan. Tak dapat pada peringkat kesudahan tu. Nak imam beritahu untuk dapat. Ini peringkat permulaan ni. Semayang sah. Kali dapat, memang dapat pahala. Sebab Quran tu dipanggil Al-Quran tu Al-Muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran tu Al-Muta'abbadu bitilawatihi. Quran tu kita baca saja jadi ibadat. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadat tu boleh pahala. Walaupun tak dimakna kan. Dia ada makna juga tu, ada pahala juga. Tapi yang kita nak pengisian ni kita nak. Apa isi dalam Fatihah tu? Apa isi dalam semayang? Apa isi dalam rukuk? Apa isi dalam sujud? Apa isi dalam Allah Akbar tu? Isi dia tu. Itu dia. Surah Fatihah menjadi rukun semayang yang wajib dibaca secara lisan pada setiap rakaat.
Sama ada pada solat fardu yang 5 waktu ataupun pada solat sunat atau lain lagi, sembahyang sunat yang lain. Sembahyang sunat nazar katakanlah, sembahyang sunat banyaklah, sembahyang sunat tu, sembahyang sunat amat, sembahyang wajib untuk payah mati. Ada Fatihah juga tu. Jadi Fatihah ni dia banyak guna. Sebab tu Fatihah dipanggil Ummul Quran. Ummul Quran mana induk Quran, duduk pada Fatihah. Surah Fatihah ada 7 ayat. 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirrahmanirrahim 2, Sabbaladhalin. 7 ayat. 27 kalimah. Huruf dia ada 27. Bersimi ayat lahir tu 2, 3, 4 sampai ke Sabbaladhalin tu, Sabbaladhalin tu 27 kalimah. Dan ada 140 huruf. Alif Lam Ha Mim Dal tu ada 4 kat situ. 140 huruf. Ia diturunkan dari Lauh Mahfuz di Mekah. Sebelum diturun di Lauh Mahfuz tu, turun di mana? Di Mekah. Di Lauh Mahfuz, dari ayat Quran ni, mula-mula sekali ayat Quran tertulis di Lauh Mahfuz. Ayat Quran tu cukup ayat Quran tu merujuk tulis Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni satu papan yang putih bersinar, di situ catat habis segala rahsia kejadian alam, umur kita, hidup kita dan ayat Quran. Bila nak turun ayat tu, malaikat tengok setiap ayat. Turun ajar Nabi di Mekah. Dan masa itu kita tahu cukup 30 juzuk. Jadi Lauh Mahfuz pula. Bila berlaku satu perkara tu, katakan musafir, katakan macam mana nak sembahyang musafir, tengok Lauh Mahfuz, tunggu ayat musafir, malaikat baca, Jibril atau ajar Nabi. Kalau Nabi tu kadang-kadang Nabi terima wahyu tu, Nabi tu membelayar pada masa, kadang-kadang Nabi tu sembahyang, Nabi tu sembahyang, Nabi baca sembahyang tadi turun ayat terus sembahyang tu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Tak sembahyang. Itu dia. Kadang-kadang masa Nabi duduk dalam negeri, dia tak musafir. Kadang-kadang sampai ke Sumutaha tu, ada ayat Quran juga tu, dia ikut peristiwa. Bila berlaku event tu, dia ukur lalu. Itu dia. Lauh Mahfuz tu turun di Makkah Al-Mukarramah sebelum Rasulullah SAW berpindah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Fatihah ni turun di Mekah ni. Turun di Mekah. Dan semayang pun mula-mula turun di Mekah juga. Semayang pun turun di Mekah juga, Malaysia Mi'raj kan. Di Mekah lah tu. Fatihah betul juga. Begitulah yang dinyatakan dalam kitab At-Tafsir Al-Khazin, juzuk pertama halaman 11. Menurut pendapat kebanyakan ulama, memanglah Fatihah tu masuk bahagian ayat Makkiyah. Ayat turun di Mekah, bukan ayat Madaniyah, bukan ayat turun di Madinah. Itu dia. Ayat yang turun di Mekah banyak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dia. Banyak lagi ayat tu. Macam apa, tabat yada tu, tu di Mekah lah tu. Kalau kafirun tu ayat di Mekah lah tu. Alhamdulillah di Mekah tu orang tu. Surah Al-Fatihah artinya surah pembukaan. Maknanya kalau kita nak baca Quran, mula-mula sekali buka Alham dulu. Al-Fatihah maknanya pembukaan. Kunci Al-Quran itu ialah Fatihah. Sebab apa? Sebab Al-Fatihah tadi ada unsur-unsur yang cukup lengkap. Ada belaka. Hak dunia ada, hak ibadah ada, hak syurga ada, hak neraka ada, hak Allah pun ada juga dalam Al-Fatihah tadi. Surah Al-Fatihah artinya surah pembukaan. Pembukaan Al-Quran tu mula dengan Alham. Alhamdulillah alamin. Digunakan begitu kerana ianya terletak pada awal kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Itu surah Al-Fatihah ya. Itu. Tengok. Ya. Sebutir Al-Quran
30 juzuk. Dia apa ni, dia jadikan intipati. Sudah Quran duduk dalam Fatihah. 7 ayat Quran dalam Fatihah, tak 7 ayat tadi duduk dalam Bismillah. Bismillah Allah kan. Bismillah tadi duduk pada ber, pada depan sekali. Bismillah Alhamdulillah untuk kembang habis sampai 7:30 rujukan tadi. Jadi Bismillah tu apa? Bismillah makna dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Akunya Tuhan jadi daripada dia dengan sebab Allah. Allah jadi dengan sebab Allah. Semua sekali noktah-noktah yang ada semua punca daripada sebab Allah Ta'ala belakang. Punca ni Allah juga akhir. Sebab dimulakan dengan Bismillah dengan nama Engkau ya Allah aku sebut. Bila kita Bismillah dengan nama Engkau aku sebut ya Allah, Kamu Ar-Rahman, Kamu Ar-Rahim, baru naik kita rasa dengan nama Engkau ya Allah. Bismillah dengan nama Engkau ya Allah. Allah mana tu? Ar-Rahman, Ar-Rahman. Aku sebut Mu ya Allah Rahman. Aku sebut Mu Rahim. Nanti aku rasa Kau sayang pada aku. Itu dia kunci. Baru kita mesti dengan dia. Rasa dia Ar-Rahman bagi kita dia. Rahim bagi kita dia kata. Dia Rahman kita, rasa penyayang kita. Baru dia baca ada makna Bismillahirrahmanirrahim. Itu kunci. Situ kunci. Dia baca Fatihah dan Quran semua sekali. Itu cara dia. Ia juga dinamakan Ummul Quran. Fatihah tadi dia panggil Ummul Quran, induk Quran. Induk Quran tu duduk pada Fatihah. Kuala Terengganu induk dia mana? Terengganu kita induknya ialah Bandar Kuala Terengganu. Terengganu induk di mana? Dia Kuala Lumpur. Ya. Kuala Lumpur induk di mana? Asia Tenggara. Asia Tenggara duduk mana? Dalam dunia. Induk Qurannya duduk mana? Pada Al-Fatihah. Al-Fatihah duduk di mana? Pada Bismillah. Bismillah tu di mana duduk? Pada Bismillah dengan nama Allah yang menjadikan sang alam. Induk ni. Bismillah tu induk Quran. Ummul Quran mana? Induk Quran tu duduk pada Alhamdulillah, surah Al-Fatihah. Dan Ummul Kitab sebagai surah yang menjadi induk bagi seluruh kitab Al-Quran. Al-Quran tu silap tu. Al-Quran yang 30 juzuk itu. Tengok skop dia. Skop maknanya ruang lingkup dia. Skop maknanya ruang lingkup. Ruang lingkup maknanya kandungan dia. Kandungan ajaran Al-Quran, ajaran surah Al-Fatihah. Skop ruang lingkup ajaran Fatihah tadi, ia mencakupi unsur-unsur ajaran agama Islam. Antaranya satu, mengenai nama Allah. Mengenai nama Allah. Bismillah. Itu kena nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Allah mana? Rahman. Rahman mana? Rahim. Ada rantai ni. Sebut sini dengan nama Allah. Allah mana? Rahman. Allah mana? Rahim. Apa kesannya? Tenang. Tenang tayang dia tu. Change dia. Change. Kalau change, rantai naik. Kedua, mengenai nama Allah dan sifatnya. Banyaklah Quran tu dalam surah Al-Fatihah. Ar-Rahman sifat dia, Ar-Rahim sifat dia, Maliki sifat dia. Apa lagi? Banyak belakang-belakang tu dia sifat dia lagi. Kedua, kepercayaan tentang hari pembalasan dari amalan dunia menuju akhirat. Yang kedua, ada dalam Fatihah tadi, Maliki Yaumiddin, Engkau lah yang memiliki hari kiamat kelak. Tuhan kata Engkau lah yang memiliki, akulah yang memiliki hari kiamat. Sekarang kita duduk Rabbil Alamin, kita duduk alam ni. Rabbil Alamin, Tuhan jadi kita di sini.
Malik yaumiddin, aku kesok engkau pergi ke akhirat kelak. Di sana ada balasan. Apa kita buat di sini buah sana. Apa tu ada sana nyata sana. Apa yang tu ada sana jadi no di sana terang macam itu. Itu di situ. Itu Malik yaumiddin. Yang ketiga, tentang kewajipan beribadah pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami beribadah, akan dikaulah kami sembah. Jadi bila kita semayang tu, artinya kita terasa Allah berarti kita, Allah tahu kita, Allah mengasihi kita. Jagalah kita, buatkan dia. Itu iyyaka na'budu, kan duduk situ ayat. Itu dia. Yang keempat, tentang keperluan hidup kita kepada jalan dan dasar hidup yang tepat, berpandu ke ajaran para nabi dan anbiya daripada Adam sehingga Nabi SAW. Yang keempat, kita minta Tuhan hidup atas dunia biar ada dasar. Hidup kita biar ada pegangan, biar ada stand of life, ada pegangan. Apa minta pada Tuhan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk aku jalan yang benar. Apa di jalan yang benar tu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan nabi-nabi, start Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau dalil jangan sesat. Kalau mau tu jangan tukang peci, jalan tadi. Jalan Yahudi, Nasara, jangan. Jalan nabi-nabi. Kita minta hidup kita ni biar ada landasan hidup kita, ada dasarnya, falsafahnya, tujuan matlamatnya, nak kembali ke Allah SWT pula. Dia tak nak pula. Tetap ada di situ. Itulah antara 4 ajaran berhubung dengan skop Fatihah yang tersirat pengertian dia dan tujuan dan surah Al-Fatihah tadi. Itu cara dia. Itulah je. Ada soalan? Itu dia. Sikit lagi ya, sikit lagi. Ini dia. Ini dia. Kita boleh dah buat benda ni, nanti saya tunjuk ya. Untuk mencapai hikmah kita baca Fatihah. Dari sudut amalan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Habis kita baca Fatihah. Dan sifat kehambaan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Melalui bila kita baca Fatihah tu, biar datang suatu perasaan hati kita, dipanggil wari. Hati kita ni yang dapat membetulkan kita baca Fatihah tadi, datang hati kita ni, hati dia ni terpandu, terpimpin dengan ajaran itu. Kerana Allah Ta'ala atau mesej kita baca Fatihah tadi ada maksud. Macam kita atur surat korang, kita surat korang, surat khemang kita atur. Kita atur tu nak suruh dia faham, dia baca saja tak faham nak apa? Tidak. Tuan atur Fatihah ni dia baca saja tak kerti makna dah nak apa? Tak ada. Dia suruh kita selam dalam tu, ada rahsia dalam Fatihah tadi. Biar kita ada makna di sini. Bila sebut Allah tu maknanya guna, kita sujud tu guna rahsia juga. Kita tidak guna ke tidak balas hati kita tak. Itu dia panggil wari. Jadi kalau kita bangun cacang tu, rasa dah ni wari sini. Dia kata wari ada sini tak? Boleh tak buat video tu? Memang boleh. Tapi kini belajar dalam bentuk yang lebih serius, supaya kita buat tu ada dengan penuh dengan makna hikmah dia tadi. Tidaklah kita buat semacam gitu saja. Sebab apa? Tuhan memandang amalan kita itu bukan dari segi pakaian kita, gerak kita, Tuhan tengok hati kita. Kiamat kelak Tuhan tanya hati kita tu, buat ibadat tu dengan apa? Luar tak apalah mana. Siapa boleh buat hak hati tu, Tuhan saja yang tahu dah. Hak hati tu kena jaga. Buat ibadat tu betul-betul lah kerana Allah. Barulah sembahyang kita ada maknanya, ada hikmah dia. Itu dia. Yang kedua, nak memupuk hati kita biar sedar yang hidup kita dunia sampai ke akhirat. Nak bawa semayang kita sampai ke akhirat ni kan?
Bukan untuk sini. Sini buat sementara. Nak bawa semayang kita tu, bawa ke mana? Bawa di kubur. Kubur bawa ke akhirat. Akhirat bawa kepada Allah. Dia siapa situ? Kalau tengok sini saja, susahlah kita. Kan di dunia dah. Kita buat kerana dunia. Kena buat kerana Allah, bolehlah. Kena buat kerana akhirat. Ada dunia kita boleh, akhirat boleh, Allah kita boleh. Selamat kita dalam semayang kita tadi. Itu dia. Yang ketiga, kita mesti ingat semayang itu merupakan satu amalan yang suci datang dari Tuhan. Jadi kita buat biar ikhlas dengan Allah Ta'ala tu. Cara dia. Kita berhenti sekat ni, right? Wallahu a'lam. Ada sikit sini, kita sambung semula dah. Dia lagi tak habis ni, kita sambung semula. Wallahu a'lam.